Anda sedang mendengarkan RTH, saluran live Anda. Jangan lupa subscribe. Sekarang murid-murid, saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Berwaw re unta. Bukan unta. Berwaw, renga, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pak Cik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Pak Cik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Pakai terhubung nampak. Sudahlah Pak Cik Man, duduk. Dia pandai cikgu ya. Pandai. Dan eja lah dibaca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Ya. Alif, ya, mim, ayam. Ya, di kelas 1. Cikgu Ros? Ya, cikgu. Alif, mim, ayam. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini. Alif, ya, kaf, nun, Benar ikan. kan ada orang masuk cikgu? Baik. Lam, mim, bewaw, lembu. Anak-anak, cikgu masuk. Baik belajar ya. Anak. Kambing. Kami duduk di mana cikgu? Pak Bu duduk di belakang. Ya. Yang murid-murid yang baru duduk di depan. Baik cikgu. Itu belakang juga cikgu. Ya. Ya. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya. Baik. Alif. Alif. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal dengan huruf itu cikgu. Ya, dulu kita dah ada 4 huruf ni saja. Sampai huruf itu saya cikgu kita dah mati. Innalillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Sekarang murid-murid semua sudah paham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Baik. Alif. Alif. Ba. Ke. Te. Se. Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya Ramli. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja cikgu. Satu. Ada eko. Ada. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bawah tanah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambangan tak jauh. Dengan sabar ini. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Sama. Oh, Jim mata buta lah cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai toncik. Pak Abu tu ketawa
terlalu banyak sangat. Cikgu. Nah, coba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ini kan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merinduimu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang. Himpunkan semua kemaafan, dengarkan oh rintihan. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta terpadam mentari yang menyinari. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merinduimu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini sengaja saya perlahankan siaran. Kalau diikutkan daripada siaran pagi tadi sampai sekarang, rentaknya perlahan-lahan aja. Tajuk kita hari ini, saudara, saya mahu ceritakan, mahu bincangkan dengan anda tentang manusia toksik. Bahaya ni, dia ada di keliling kita, saudara. Manusia toksik. Apa khabar brother-brother, sister-sister? Selamat petang saya ucapkan. Petang ni tak ada petua. Petang ni ada cerita saja. Saya kongsikan kepada anda satu pengalaman yang saya yakin anda juga mengalaminya. Dalam perjalanan hidup ini, saudara, cuba kita fikir. Kadang-kadang kita pun pernah buat, tetapi selalu orang buat dekat kita. Antaranya ialah yang paling sekali kita kena dalam hidup ni, yang paling banyak kali kita kena, ialah berdepan dengan cemuhan orang dengan sesuatu yang kita ikhtiar dan usahakan. Contohnya macam radio ni lah. Macam radio ni, saya ini bermula dengan pengalaman yang pelbagai, saudara. Macam-macam saya cuba untuk ikhtiar meneruskan perjalanan hidup ini. Siapa yang tak nak hidup senang? Siapa yang tak nak hidupnya aman? Kalau tanya dengan saya mahu senang. Berbanding dengan orang yang mahukan kedudukan dan kekayaan, saya lebih suka senang. Senang ni luas, saudara. Senang ni menyenangkan kita untuk membuat apa yang kita suka, dan menyenangkan kita untuk tinggalkan apa yang kita tak suka. Saya masih ingat lagi mula-mula sekali saya menyertai suatu persatuan. Saya panggil persatuan lah, senang. Semua orang kata tak gunalah persatuan ni, tak gunalah, buat apa ikut, tak ada faedah lah, kata pada saya. Kata-kata itu berupa nasihat. Tak apalah, saya ambil, saya terima, tapi saya teruskan. Kemudian cemuhan pun sampai. Apa kau dapat? Bodohlah kau. Macam-macam, saudara. Kemudian apa lagi saya dapat? Jangan kawan dengan dia. Kau tahu tak dia tu? Kau tahu tak dia ni? Mulalah sikap toksik ini. Kenapa saya panggil ini manusia toksik? Kerana manusia ini, jenis ini, dia macam toksik. Dia akan sebarkan pandemik itu. Macam COVID jugalah, pandemik ni. Dia sebarkan dekat semua orang supaya jangan ikut. Kena tak suka dengan apa yang dia tak suka. Saya tak peduli, saudara. Saya jalan terus. Alhamdulillah. Persatuan itu bagus, berkembang dengan bagus, dan berjayalah persatuan itu. Dan saya pun mendapatlah sedikit sangat tempatnya. Masa itu, yang tadi nasihat, yang tadi mengata, yang tadi cemuh, dia dah berubah pula dah. Sebenarnya sokong. Aku sebenarnya tahu, tahniahlah, macam-macam. Cemuhan telah bertukar dengan pujian. Kemudian ada lagi, saya pernah berniaga di tepi jalan. Semua orang kata saya sudah tidak ada arah lagi. Jual itulah, jual inilah, dah kelang kabut lah hidup lah. Macam-macam cakap.
tak boleh buat lah berapa hari sangat lah. Betul lah. Itu adalah hakikat yang sebenarnya. Memang tak apa lama selepas tu melingkuplah saya berniaga. Tapi saya tetap teruskan perniagaan itu. Walaupun pada peringkat awalnya mereka tidak meyakinkan saya. Mereka kata saya bodoh. Mereka kata saya tidak tahu berniaga. Sedangkan saya belum berniaga lagi. Tapi saya teruskan juga. Nasib tidak menyebelahi saya dalam perniagaan di tepi jalan. Membuka gerai di tepi jalan, maka saya tutup. Sukalah orang-orang ini untuk melihat bahawa saya sudah tidak ada apa yang nak dibuat. Pada nasihat awal mereka ialah jangan buat. Jadi saya tanya, kalau tak buat saya nak buat apa? Yang itu dia tak jawab. Jadi apabila saya dah tak buat, saya tutup perniagaan itu, maka dia tidak beri saranan yang bagus untuk saya teruskan perkara-perkara yang lain pula. Tak ada nasihat yang kata, tak apa, kalau kau dah tak nak berniaga tu, pergilah kerja. Tak ada. Dia cemuh pula. Tengok tu, dah apa pun tak ada. Tak apa. Saya macam-macam dalam hidup saya buat. Macam-macam saudara. Kena cemuh ni macam dah jadi mainan lah. Jumpa-jumpa orang toksik ni. Apa yang lebih pedih ialah orang yang jadi toksik ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang paling rapat dengan kita. Orang inilah yang menyebarkan toksik racun ini, meracun fikiran orang-orang lain agar tiba-tiba menjauhi dan membenci kita tak tentu pasal. Orang-orang inilah. Saya tak tahu apa jenis sifat ini. Macam-macam cerita nasi tambah yang dibuat. Yang anehnya, yang terkena racun ini pun lebih kurang dahsyat juga. Dia tak tahu cerita, tapi dia punya percaya tu, beriman dengan cerita-cerita orang itu. Bersungguh-sungguhlah dia tu menambah lagi. Saya terima dengan baik ujian itu. Saya teruskan sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Sewaktu saya remaja, saya ada satu kebolehan daripada kecil. Iaitu saya pada usia muda ini, pada sekolah rendah ketika itu, saya selalu diganggu oleh makhluk halus. Ini saya jujur, saya cerita di sini. Saya selalu diganggu oleh makhluk halus ni, tapi macam-macam cara dah dicuba untuk memulihkan saya kononnya, tapi tak boleh juga. Saya tetap nampak. Ada yang kata saya, ini tak betul lah, ni tak betul lah. Tak apalah. Dah nampak tu nampak lah. Sampai sekarang. Jadinya saya tak cerita dah dengan orang yang saya nampak. Apa yang saya nampak, saya diamkan saja. Maka tutuplah cerita itu. Kemudian saya pergi cari guru, saya cari ustaz diam-diam, saya pergi belajar. Kemudian saya tinggalkan pelajaran itu, saya teruskan dalam bidang yang lain. Satu ketika bila arwah ayah saya kembali ke rahmatullah, saya perlu jaga ibu saya yang sakit. Maka di situ saya tekad untuk mempraktikkan apa yang saya pernah belajar dulu. Saya buka YouTube, saya pergi kursus fisioterapi, refleksologi, itu semua saya pergi. Saya bayar tu 160, kursus dia 1 bulan. Ada yang 800 saya bayar. Saya bayar itu untuk saya tahu sendiri bagaimana untuk saya melegakan ibu saya. Namun Allah lebih sayangkan ibu saya kembali ke rahmatullah. Tapi saya belajar, saudara, benda itu. Dan bila saya belajar, perlu ke saya cerita dekat orang? Oh, saya sekarang ada kelas pergi belajar. Oh, saya sekarang tengah belajar refleksologi. Saya tak perlu cerita, saya fikir. Kerana apa yang saya buat itu terlalu peribadi. Namun orang-orang ini tidak pernah tanya saya sekalipun, macam mana saya tahu buat refleks ini. Tak pernah tanya. Tapi apa dia buat? Orang-orang ini terus kata, wah, tiba-tiba je dia boleh buat. Ni dia ada pakai. Aduh. Kerja paling senang dalam dunia ni ialah kerja mengata orang, saudara. Apa yang paling susah di akhirat besok ialah soalan bila timbul pendakwaan, tuntutan
apa yang kita kata kepada orang yang kena kata tu. Itu kan fitnah kan. Kemudian satu ketika saya pergi naik gunung. Saya naik gunung. Saya tak pernah suka naik gunung, tapi satu hari tu saya rasa saya nak naik gunung lah. Adalah cerita dia kenapa saya naik. Mereka tidak menghalang saudara, tetapi berbisik-bisik. Mereka petikai kenapa saya pergi gunung, kenapa saya pergi pulau, kenapa saya pergi hutan, kenapa. Tetapi pertanyaan kenapa itu bukan pada saya. Kenapa itu pada lingkungan orang-orang yang mahu ditoksikkan itu. Bukankah pertanyaan itu harus kepada saya? Subjeknya adalah saya. Dia bangga menanyakan soalan itu kepada orang-orang yang mahu diracunnya itu saudara. Dan orang-orang itu pula ada juga yang bangang cuba menjawab soalan dia itu bagi pihak saya. Ada juga. Dengan cara, aku rasa dia ni dah, orang kata apa? Dah isim. Itu yang soalan bangang. Namun ada juga yang bagus yang tolong jawabkan. Biarlah dia buatlah apa yang dia suka. Kita tengok aje lah. Doa yang baik-baik aja. Ada juga yang jawab macam tu. Alhamdulillah. Orang ini mendapat pujian sungguh-sungguh daripada saya. Mudah-mudahan Allah permudahkanlah segala urusan orang ini, yang baik ini. Bagi yang tolong jawab, itu adalah tu. Tu ada pergi menurun lah tu. Astaghfirullahalazim. Ayah dan ibu saya hantar saya pergi sekolah agama tahu. Di sana saya ada ustaz. Atuk dan nenek saya orang-orang yang menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim. Kedua-duanya pergi ke haji, pergi ke umrah. Satu kampung kenal. Mereka ni orang baik-baik, orang yang baca Quran. Takkanlah saya ni bodoh bangang tak tahu apa itu syirik. Itulah masalah manusia toksik ni. Yang sentiasa petikai. Dia suka kerja dia itu. Dia mempertikaikan orang. Kemudian apabila ibu dah tak ada, saya dah belajar, saya dah bayar yuran, saya dah lulus. Saya naik gunung nak tenangkan fikiran. Belum mati mak, belum tahu. Dah mati baru tahu kan. Dalam usia yang muda. Saya tak tahu dulu macam mana rasa tak ada mak. Bila mak saya dah tak ada baru saya tahu. Jadi saya bawa diri, saya fikir, cuba saudara bayangkan ketika itu. Saya sudah berhenti kerja, ibu saya dah tak ada, ayah saya dah tak ada. Betapa tekanannya saya masa itu. Dengan fitnah keliling, macam-macam. Yang saya nak bantu, bila tersilap, saya juga yang kena. Yang tukang sebar pun tak pernah tanya. Astagfirullahaladzim orang ni. Jadi yang menjadi kesan kepada kita ialah apabila kita dapat tahu yang bawa cerita adalah orang yang paling kita baik, yang kita tak sangka-sangka, sampai betul hati. Kemudian saya teruskan jugalah, kerana saya ada sokongan yang sedikit sangat. Sebab itu saya selalu sebut nama Tok Wan saya. Orang-orang ni lah, Tok Wan ni lah yang kata, lantaklah, buat je. Apa yang tenangkan hati kau buat. Dia, dia tak ada kena-mengena dengan saya saudara. Dia baru kenal saya masa tu, tapi dia tak bersangka buruk dengan saya. Dia sangka baik. Bila saya kata, Atuk, saya ada belajar ni. Dulu nak repair mak punya kaki dah lumpur-lumpur kan. Jadi tak sempat. Allah dah ambil mak balik. Jadi kalau Tok ada sakit pinggang, saya boleh cuba Tok. Apa kata Atuk tadi? Alhamdulillah, mai lah, tolonglah. Ini bahu dah jatuh. Atuk saya jatuh motor, saudara. Tok Wan ni jatuh motor. Bahu dia sakit. Saya buat dengan apa saja yang saya tahu. Daripada saya belajar dengan ustaz saya belajar dengan guru saya belajar dengan kelas refleksologi, saya buat. Semuanya saya buat. Dan Atuk juga pergi mengurut merata-rata. Akhirnya saya ikhtiar. Alhamdulillah hari ini sudah tidak sakit lagi. Berjaya. Atuk pun ceritalah merata. Dulu tak boleh angkat, sekarang Eddie tolong, kata dia. Alhamdulillah. Kena juga saya. Dia pakai jin tu. Astagfirullahaladzim. Kalau pakai jin saya tepuk je. Buat apa saya nak lipat atuk saya?
Tapi itulah dia. Dia suka, saudara. Yalah. Apa yang saya belajar, kita kena tahu kan. Kalau kita belajar ini, apakah ilmu itu bermanfaat, maka kita berdoa kepada Allah. Jadikanlah apa yang turun kepada aku ini, yang aku belajar ni, sebuah ilmu, setitis ilmu dari engkau ni ya Rabb, adalah ilmu yang bermanfaat pada aku. Manfaat dunia dan akhirat lah maksudnya. Jadi saya ikhtiarkanlah, siapa datang minta tolong itu ini, saya tolonglah mana yang saya tahu. Saya ubatkan, yang sembuhkan Allah. Ada juga yang tak baik, tapi ramailah yang baik kan. Jadi saya bismillah aja. Kemudian saya gunakan teknik yang saya belajar. Dan orang-orang ini tak pernah tanya, manusia toksik ni dia tak pernah tanya, tapi dia terus sebarkan toksik yang bukan-bukan. Konon-kononnya ada Jun lah, Jun jaga. Allahu Akbar. Ada kalanya saya juga suka buat-buat. Saya pun menyesalah juga. Saya kata, nanti sekejap saya nak tanya Jun ni. Saya saja buat. Kenapa saya buat begitu? Sebab dia suka macam itu. Dia suka tengok saya macam itu. Jadi saya bagi dia suka. Alhamdulillah, dia sangat suka. Dan meneruskan toksiknya. Teruk saya kena, saudara. Waktu kecoh lah kata jadi bomoh lah. Merata-rata kecoh. Yang dalam persatuan tadi ni, yang dulunya baik dengan saya macam-macam pun, dia pun jalan buat cerita macam tu juga. Allah. RM1 pun saya tak minta duit dia. Tapi apa pasal ada orang macam ni Saya biarkanlah. Jadi saya terus, maka Allah hantar kepada saya kawan-kawan yang baik-baik selepas itu. Saya jumpa macam-macam orang. Orang baik yang saya rawat, baik yang saya baru kenal, semua ni bagus-bagus, baik-baik dengan saya. Ada yang terlebih baik yang saya tak sangka pun ada. Ada di kalangan yang dulu ni saya kenal, tapi saya tak baik dengan dia, kurang rapat. Sekarang jadi sangat rapat dengan saya. Rupanya dia lebih baik daripada orang yang saya baik dulu. Macam-macam bila Allah mahu kalihkan kita. Jadi saya latih, saya ajar pesakit. Nanti lain kali kalau kena begini, beritahu semua orang. Kalau sakit bahu buat bagaimana. Kerana ini adalah fardu kifayah. Iaitu apabila datang orang sakit, saya ubatkanlah. Maka orang-orang lain yang pandai-pandai, wa'imah dia doktor sekalipun, maka terselamatlah semuanya. Kerana orang ini saya telah betulkan. Jadi dia tak pergi cari bomoh syirik. InsyaAllah. Dia jumpa saya kata, ini sakit tulang. Maka saya betulkan tulang dia. Dengan cara chiropraktik ke. Kan mana ada jin pakai chiropraktik, saudara. Tapi toksik ini tak pernah fikir orang macam ni. Jadi saya terus. Alhamdulillah, saya ramai kenal orang. Jadi orang-orang ini baik dengan saya. Jadi saya fikir saya bersyukur dengan apa yang saya dapat. Hari ini ada sebilangan orang yang dulunya menabur toksik ini. Ada juga 2-3 orang manusia toksik ini yang minta tolong saya juga. Tak apalah. Tapi never mind. Kita never mind semua tu. Tak apa. Saya terus lagi. Kemudian jadi pula PKP. Jadi kena COVID lah, bagailah semua kan. Maka saya lahirkan sebuah radio yang tak apa-apa ni, yang nama dia RTH. Apa dia masuk RTH? Macam-macam orang predik lah. Radio Tok Nek Hang lah, apalah, rehat tunggu hari lah. Tak apalah. Itu saya je yang tahu. Kenapa saya buat RTH? Banyak kali saya sebut. Kalau dengar semua siaran saya daripada YouTube sampai ke sini, ke fanpage ini, hari ini saya ulang lagi sekali. Ini adalah satu terapi, saudara. Saya boring, maka saya pasang lagu, saya cerita dengan anda. Jadi anda boleh dengar, saya kongsikan apa yang saya tahu. Jadi bila anda berinteraksi dengan saya juga, anda ajar saya sesuatu yang saya tidak tahu. Itu kan bagus. Kemudian saya terus, pun ada juga toksik. Dia dah gila katnya. Dia jadi DJ pula. La haula wala quwwata illa billah. Gila lah kau bang. Cakaplah apa pun, saya tak peduli. Jadi saya akan teruskan juga RTH ini. Saya peduli apa kan?
Saya dah buat banyak benda yang orang toksik ini bantah. Akhirnya saya berjaya. Saya buktikan kepada dia bahawa saya adalah rare item. Kemudian baru tadi kawan saya telefon saya. Dia mengadu hal yang sama, saudara. Saya sudah kena lama. Dia pun dah kena banyak kali. Tapi apa yang diceritakan pada saya tadi tu, saya dengar pun saya pun kesian. Saya sedih. Kerana yang jadi manusia toksik ni orang kita juga. Kawan kita sendiri. Jadi aneh sangat kan. Apa pasal lah kan. Saya tak tahu kenapa orang ni dia beginilah. Hobi dia cari cerita orang. Dia lekeh orang. Kerja paling senang dalam dunia ni lah kerja komplain orang. Punya kerja kan. Jadi kawan saya ni, dia dulu sama kerja dengan saya lah. Jadi sudah di penghujung-penghujung ni, dia nekat untuk membuat satu benda baru lah dalam hidup dia. Tapi benda tu nampak bunyi tak cantik lah. Tak glamour lah pekerjaan yang dia nak buat tu. Macam saya lah tiba-tiba je saya pergi ubat orang. Kan tak glamour kerja ni. Tak glamour, saudara. Tapi saya buat jugalah. Tapi manusia toksik ni kalau jumpa kita, dia tak cari kita tak cakap. Dia boleh senyum dengan kita, saudara. Anda ada pengalaman tu, boleh kongsi dengan saya. Senja yang berlabuh dan malam pun melepas layar. Kaku aku di sini bersama harapan terbakar. Siapa di antara kita yang dulu memula sengketa? Pastinya dirimu bagimu yang engkau anggap puncak. Biarpun kendaraan engkau yang mula, bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Pada cintaku kau tak mampu bersendirian tanpaku. Itu semua lembut lidah manis manja, penuh hela yang pastinya aku adalah saudara. Bagai hilang semangat kini, keyakinanku terlebur kini. Sesungguhnya kau ku sanjung tinggi, berarti hanya kau di hati. Sayangnya kejernihan cinta yang mencermin setiap kau terukan warnanya. Bukan sekali kau suarakan
Dia punya film tak surau. Tak ada ni lah. Den, kau dengar tak? Dengar. Apa tu dengar? Okey, lepas tu bila macam sorok ni, seorang lah yang jadi kan. Yang lain semua menyorok lah kan. Okey. Benda tu kita main malam tu lah, malam-malam main. Kan? Malam kau main tu. Malam macam mana tu lah. Kalau orang suruh tidur, kita main. Kita budak kan. So masa tu banyak nyorok beria tau. Nyorok tu ada member aku ni lah. Ini pun dah tua lah. Aku harap dia dengar lah. Dia tahu lah dia siapa kan. Dia tanya, mana kita hari ni? Dia kata, nyorok ni. Cakap, ada tempat ni, kau masuk dalam ni. Kau tahu benda tu? Apa tu? Tempat mandi mayat. (6.28) 29 September 2021. Tajuk kita hari ini ialah manusia toksik. Saya sambung sedikit kisah tentang RTH ini, saudara. Peringkat awal saya buat RTH ini, saya main di channel podcast. Kemudian saya mulakan dengan YouTube. Dan akhirnya saya di sini, di fanpage ini. Orang yang menyokong saya, kalau tadi saya buat rawatan, tolong orang begitu, yang sokong saya ialah Tok Wan. Tapi kalau RTH yang sokong ialah Ayah Cik. Dia adalah ayahanda mertua kepada adik saya, adik angkat saya. Ayah Cik ni lah yang reka logo yang tuan-tuan lihat ini, yang anda lihat sekarang ini. Logo RTH ini dibuat oleh Ayah Cik. Usianya 60 tahun lebih. Dia sokong. Dia beri pandangan pada saya, buat begini, buat begini. Bagus orangnya. Orangnya baik. Mengaji sedap. Orang beragama. Ajar saya macam ni. Teruskan. Baik Ayah Cik. Kalau buat rawatan tadi, Tok Wan, teruskan. Tok kata, lantakkan apa orang kata. Terus, kita fikir kita buat baik. Ayah Cik kata pada saya, terus, bagus. Jangan simpan-simpan. Buat je. Apa yang tahu, jalankan. Oh, Ayah Cik, dia siap buatkan logo lagi. Alhamdulillah. Daripada rawatan itulah, nak jadi cerita saya kenal macam-macam orang. Dan semuanya menjadi saudara-saudara saya. Saya anggap pesakit saya macam saudara saya. Itu yang nama Bear, brother tu. Itu semua bekas-bekas tentera. Yang Wak Izzat ini tadi, itulah yang membawa perkenalan saya pada ramai, antaranya Izaimi saya kenal melalui Facebook yang datang. Dan daripada Izaimi saya kenal ramai. Saya kenal Apple, ramai lah saya kenal sahabat-sahabat baru. Dan mereka ni baik-baik semuanya, saudara. Dan berikan sokongan kepada saya, bantu saya. Inilah orang-orang baik. Saya buat RTH ni, mereka juga ada di sini. Mereka like, mereka sokong, mereka dengar. Kadang-kadang mereka share. Inilah hikmahnya kalau kita sabar. Berjumpa dengan manusia toksik, sabar. Itu tandanya anda akan berjaya. Pada saya ambil kira daripada apa yang saya buat. Peringkat awalnya akan dicaci, dicemuh, maknanya saya akan berjaya. Lihatlah persatuan dulu yang hari ini sudah menjadi gah. Saya berjaya, saudara. Buktikan bahawa apa yang saya masuk itu adalah betul. Daripada sini saya tahu Din, daripada sini saya tahu semualah. Ramai. Balik pada cerita sahabat saya tadi. Saya kenal dia satu kerja tempat dengan saya dulu. Dan dia pernah berkhidmat di bawah pasukan saya. Kami ada banyak persamaan tapi banyak kelainan. Saya kenal dia sampai mak dia saya kenal, kakak dia, arwah kakak dia yang sakit tu saya kenal.
Isteri dia, anak dia, semua saya kenal. Bahkan saya lah yang bertanggungjawab untuk memilih jodoh untuk dia. Saya kenal budak ni. Dia sebaya dengan bayi tadi. Dia datang merantau jauh, saudara. Dari Johor datang ke pejabat. Tidur bawah meja. Tak ada rumah, orang merantau, baru dapat kerja. Saya bagi semangat. Apa yang ada saya bantu. Alhamdulillah hari ini dia sudah bina kehidupan dengan kedudukan yang agak baik. Namun kitaran ini sentiasa berputar, saudara. Kadang-kadang kita atas, selalunya kita di bawah. Yang selalu kita lupa bahawasanya kita juga akan balik, dan jasad ini akan kita tinggalkan di bawah. Dia beritahu dengan saya dia nak buat sesuatu yang luar biasa. Dalam usia dia yang semakin meningkat ini, dia memilih jalan untuk meneruskan karyanya dengan berkhidmat sebagai sukarelawan. Dia nak kutip sampah, saudara. Kerana dia sedih bila anak dia yang kecil tu kata, "Oh, nice Switzerland, nice Japan, nice. Not Malaysia, so dirty." Anak dia kata, anak dia kecil. Jadi dia takut nanti anak dia kata negara kita ini kotor, pergi mana-mana ada sampah. Jadi dia kata pada anak, mari kita bersihkan negara ni, mari kita cuci Malaysia. Jadi dia kutip sampah, saudara. Kutip sampah. Kemudian dia asingkan, yang mana boleh recycle dia recycle. Dia rakam apa yang dia buat dan dia uploadkan di YouTube, di Twitter. Dengan tujuannya ialah untuk mengajak ramai lagi jadi macam dia. Marilah kita sama-sama jaga kebersihan. Bunyi dia kan bagus, tapi perbuatan itu tidak mendatangkan glamour macam kerja dia dulu, macam kerja kami dulu. Jadi macam-macam katalah. Yang kata tu adalah sahabat yang pernah tidur sebantal dengan kita, yang pernah makan dengan kita, yang susah senang dulu dengan kita. Yang itulah yang kata dulu. Dia mengadu kata, nanti orang kutip engkau lah. Kalau kau nampak muka dalam air, engkau kutip tak diri engkau. Dia nak kata kawan saya ni pun sampah juga. Dunia. Inilah manusia toksik, saudara. Saya beritahu dia betapa banyak yang saya lalui, yang saya percaya akan berjaya melalui kata-kata cemuhan toksik inilah. Itu tanda saya pasti berjaya apa yang saya buat. Saya buat artis ini, saya pasang lagu artis, mereka yang dapat duit itu, saudara. Bukan saya. Saya tak dapat apa-apa pun untuk siaran-siaran saya ini. Jadi syarikat rakaman akan dapat, penulis lirik akan dapat, pemain muzik akan dapat, artis akan dapat. Itu rezeki mereka. Saya ada cara lain. Saya beritahu dia, teruskan je. Saya percaya apa yang dia buat itu, bila ada orang cemuh kali pertama tu, maknanya berjaya lah. Jadi dia belilah peralatan kutip sampah. Anak beranak tiga beranak plan untuk kutip sampah. InsyaAllah nanti kita boleh saksikan di page ini sahabat saya itu menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang Islam yang mementingkan kebersihan. Dan kenapa dia rakam? Itu adalah untuk bertujuan mengajak semua orang agar jagalah ekosistem kita yang semakin teruk ini, saudara. Kita tak tahu satu hari berapa tan sampah yang kita buat dan ke mana sampah ini pergi. Macam-macam dia beritahu saya. Alhamdulillah dia tidak putus semangat. Dan kebiasaannya orang toksik ini akan ungkit cerita kita yang dulu-dulu. Saya kena dan dia pun kena. Yalah, dulu kita teruk lah. Saya pernah kencing dalam seluar masa saya kecil-kecil. Anda juga pernah kan? Saya pernah pakai pampers masa saya kecil. Saya pakai lampin. Kita semua pernah lalui perkara-perkara yang teruk. Setiap kita pasti ada sisi gelap, aib kita. Tapi manusia toksik ini macam bunian, perfect.
Alhamdulillah, saya yakin anda semua tidak ada sikap yang seperti itu. Kalau komen ada yang keluar di RTH ini, semua komen yang baik-baik, yang bagi sokongan. Jadi saya berdoa semoga tak adalah manusia toksik di sini. Macam mana sahabat saya baru kena itu. Sedih dia saya dengar cerita dia. Apa salah kita kutip sampah? Kita bersihkan persekitaran kita ini. Ada yang tanya, itu kan majlis dah angkat, kenapa dia sibuk? Sekarang dia kerja kutip sampah lah. Itulah masalah manusia toksik. Buat baik pun dia cakap salah. Buat salah lagilah dia kata. Malaikat ni semua ni. Jadi anda pasti pernah bertemu dengan orang macam ni. Kalau anda lah, apa yang anda akan buat? Ia tidak akan menjadi kesan. Moral anda tidak akan jatuh kalau anda tidak kenal orang yang kata anda itu. Dan anda dengar dia kata tapi anda tak kenal dia, tak ada masalah, katalah. Tetapi ia akan menjadi kesan kepada kita. Bila yang kata itu adalah orang yang sangat kita kenal, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, nah inilah akan membuatkan moral kita down tiba-tiba, jatuh. Dan itulah tujuan mereka ini, menyebarkan toksik-toksik yang sebegitu. Jadi jangan jatuh kerana mereka, saudara. Bangun. Kita jangan kasih can orang macam ni. Kalau mahu kita bongkar kisah mereka lebih banyak daripada dan lebih teruk daripada kita sebenarnya. Mereka sebenarnya tidak bahagia, saudara. Jadi mereka menceritakan ketidakbahagiaan mereka itu kepada kita dengan cara memburukkan orang lain. Jadi kepada anda yang jika bertemu dengan orang sebegini, saya nasihatkan, jangan ambil pusing. Kita jalan terus. Kita yakin ini adalah sesuatu yang kita buat, ini sesuatu yang baik. Maka kebaikan inilah yang akan dinilai oleh Allah. Bukan mulut-mulut manusia toksik ini yang lekeh kerja-kerja kita, yang lekeh karya kita, yang lekeh apa yang kita buat. Saya buat Radio TH, saya tidak ganggu orang, saya tidak kata orang macam-macam. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Una mattina mi sono sbagliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sbagliato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Oh oh, hey. Oh oh. Lagu yang dipetik daripada perjuangan rakyat Itali yang kemudian diangkat menjadi satu drama, tak silap saya, Money Heist, yang akan ditayangkan pada November, tak silap. Betapa gigihnya dalam drama tu, dah tengoklah nanti. Kita balik pada topik kita tadi, manusia toksik. Saya sentiasa yakin dengan apa yang saya buat. Yang penyokong saya paling kuat adalah arwah ibu saya. Dia kata, aku tahu engkau mesti buat benda yang kau yakin boleh berjaya. Engkau buat je. Itu adalah penyokong saya. Majikan saya, saudara, adalah orang yang sangat terkenal. Kalau saya sebut, anda semua kenal. Majikan lama saya. Kalau cerita-cerita fitnah ni, Masya Allah, dia orang yang kuat berdepan dengan segala cemuh. Apa dia kata pada saya? Pertamanya, kita buat sesuatu dengan keyakinan bahawa itu adalah merupakan yang terbaik untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita laungkan, apa yang kita ubah, apa yang kita tukar demi kebaikan yang kita yakin untuk semua orang. Walaupun manusia toksik ini berkeliling dengan kita, cuba menekan, cuba mengata, cemuh, pukul kita setengah mati, tapi kita kena lawan, tetap lawan, kata dia. Jadi bila saya lihat orang tua ini, majikan saya, yang bertarung dengan prinsip, dengan mengorbankan maruah dirinya sendiri dengan sesuatu yang dia percaya demi untuk anak bangsa dan negaranya. Bagus. Jadi saya punya perjuangan setakat buka radio TH macam ni, kena cemuh, itu biasalah. Sikit sangat, brother. Jadi saya bagi tahu kawan saya tadi, kita kena teruskan. Itu adalah sesuatu yang di luar jangkaan mereka. Siapa sangka satu orang yang kerja bagus tiba-tiba nak kutip sampah. Macam saya, tiba-tiba je dia orang tuduh saya jadi bomoh. Saya kata, saya bukan, saya doktor. Doktor tak ada tauliah macam ni. Bomoh dia panggil aku. Kemudian kadang-kadang boleh ingat kelakar, saudara. Kemudian dia kata, oh dia sekarang gila DJ pula. So what? Saya kata pada kawan saya, kita buat apa yang kita yakin. Kerana kita pernah buktikan pada mereka, dikala mereka berada dalam ketandusan idea, mereka kemarau dengan idea-idea baru, kita pernah melonjakkan sesuatu yang sampai hari ini itulah yang mereka ikut. Yang sesungguhnya ketika itu kita pusing 360 darjah. Alhamdulillah, kita telah buktikan dulu. Jadi untuk level yang seterusnya, kita buktikan apa yang kita buat ini adalah kita yakin bahawa inilah kita. Buatlah apa yang kita suka, yang menyenangkan kita dan tidak menyusahkan orang. Dalam kaedah spiritual, saudara, orang-orang yang bersifat negatif ini, yang saya panggil sebagai manusia toksik ini, anda harus jauhi. Dalam agama kita juga melarang perbuatan ini, dan jauhilah orang ini. Orang yang dikatakan mengadu domba lah, sebagainya ni lah, yang rajin buat ketupat ni. Kita kena jauh daripada orang yang rajin buat ketupat ni.
Kerana kita sama-sama melahap daging mayat saudara kita sendiri. Umpamanya begitu. Baca Quran. Tapi yang banyak jadi toksik ni yang pakai-pakai macam ni lah. Yang pakai-pakai kopiah ni lah. Bagi saya tak kisahlah semua tu lah. Saya percaya dengan apa yang saya buat. Saya tak menyusahkan orang. Saya kena tuduh macam-macam. Itu kita dalam hidup ini begitulah. Sikit sangat apa yang saya kena nak dibandingkan dengan orang lain kena. Mungkin anda kena lebih teruk daripada saya. Dengan kawan saya tadi, anda mungkin lebih teruk. Cumanya petang ini saya nak cerita ini supaya anda harus ambil tindakan seperti saya dan sahabat saya tadi. Kami tak peduli. Kami beli peralatan ini dengan hasil titik peluh kami sendiri. Ini yang saya beli ni semua ni, mic-mic ni semua hasil daripada orang sedekah dekat saya. Orang sedekah dekat saya. Saya sudah jadi asnaf, saudara. Bila saya rawat orang, orang sedekah. Jadi duit-duit tu saya kumpul-kumpul, saya belilah benda-benda ni. Saya tak boleh rawat orang, sekurang-kurangnya saya boleh bagi petua, boleh bantu anda. Anda boleh dengar, anda boleh amalkan, mudah-mudahan itu baik untuk anda. Dan anda pula share pula pada orang, kebaikan itu juga jadi milik anda. Dan saya pun tumpang sama. Kerana ilmu ini milik Allah, bukan kita punya. Kita apa pun tak ada sebenarnya. Belum ada dalam sejarah orang Islam mati bawa kedudukan dan duitnya, saudara. Dia akan mati dengan nama ibunya. Kain putih. Kita selalu tengok kan, yang kita selalu cakap. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang fikir hal itu, bahawa hidup ni sangat sementara. Anda bayangkan diri anda ketika ini kalau seperti saya, yang sudah tidak ada ibu, tak ada ayah. Ada orang kata bukan semua orang bernasib baik di dunia ini. Ada orang kata bukan semua orang bernasib buruk. Bagi saya, kita semua bernasib baik kerana kita dipilih menjadi manusia, saudara. Jadi kita kena lalui perkara-perkara ini kerana ianya mendatangkan faedah yang baik untuk kita. Biarlah toksik-toksik ini. Jangan campur orang macam ni. Jangan kita menjadi penyambung lidah-lidah setan ini. Jadi kita harus teruskan dengan apa yang kita buat. Dan anda yakinlah, hanya orang kita ke yang buat perangai macam ni? Banyak bangsa lain pun ada yang macam ni, saudara. Tinggal lagi kita tak faham, tapi kita terkenal. Orang Melayu kita terkenal dengan pepatah, mulut tempayan boleh ditutup, mulut orang susah. Lebih kurang begitulah. Jadi jangan ambil pusing perkara-perkara toksik-toksik ini, manusia-manusia toksik ini. Jauhilah mereka ini, kerana toksik ini berbahaya. Anda akan rosak aura diri anda. .52 petang ketika ini, saya tamatkan siaran podcast Radio RTH ini dengan topik manusia toksik. Anda boleh dengarkan semula secara rakaman di YouTube channel kami, RTH. Rakaman yang tidak ada mute sana, mute sini. Mudah-mudahan Facebook tak mute lah, macam tadi. Dan jangan ambil pusing sangat keluhan saya. Itu hanya contoh-contoh yang anda harus jadikan sebagai pengalaman anda juga. Sekiranya anda ketika ini sedang diserang oleh toksik-toksik yang dibawa oleh manusia-manusia toksik ini, jangan bimbang. Allah sentiasa bersama kita apabila kita sabar. Bukan sekat pahala, saudara, tapi Allah bersama kita.
percayalah dengan apa yang kita lakukan. Kita yakin kita nak buat baik, kita dah kaji dah perkara yang kita buat tu baik lah tu, kita jalan terus. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tangguh-tangguh lagi, buatlah. Mudah-mudahan anda dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doa semua pendengar-pendengar saya, kawan-kawan saya, Tok Wan, Ayah Cik, Hafiz, Nazrin, semualah. Hasan Noi, brother saya, Bai, semua ni dikurniakan kesihatan dan dilindungi dari fitnah. Sehingga itu kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih Malaysia. Bye-bye. Angin senja yang membelai keheningan desa permai, ku terkenal kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita, walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci. Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita, walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran